Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk dalam bab yang sama, iaitu 9.2 keunikan adat dan pemerintahan di Negeri Sembilan. Okey, cikgu harap semua anak didik pelajar berada di rumah dan tidak ke mana-mana, bersama-sama kita jaga kita. Okey, baik. Untuk meneruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu akan memberikan sedikit berkenaan dengan apa itu keunikan adat perpatih di Negeri Sembilan. Keserumpunan alam Melayu telah membawa perantau dari Minangkabau. Okey, baik. Perantau tersebut kemudiannya menetap di kawasan Rembau, Sungai Ujong dan Johor di Negeri Sembilan. Mereka merantau bersama-sama dengan amalan, tradisi dan adat resam perpatih. Maknanya Rembau, Sungai Ujong dan Johor ni berada di kawasan Negeri Sembilan. Meskipun terdapat perubahan semasa, adat perpatih masih mengekalkan warisan keunikannya. Okey, maksudnya di sini walaupun mengalami perubahan dari semasa ke semasa, adat perpatih ini masih mengekalkan warisan keunikannya. Keunikan tersebut berkait dengan jurai keturunan sebelah ibu, pelaksanaan hukuman, perkahwinan, upacara kedim dan wanita mewarisi harta pusaka. Okey, dalam bab ini, apa yang pelajar perlu ingat adalah berkenaan dengan keunikan adat perpatih. Keunikan adat perpatih ini, dia ada 5. Yang pertamanya adalah perkahwinan, jurai keturunan sebelah ibu, pelaksanaan hukuman, upacara kedim dan wanita mewarisi harta pusaka. Okey, keunikan adat perpatih inilah yang perlu diingat oleh para pelajar kerana seringkali ditanya dalam soalan peperiksaan. Okey, apa yang perlu kita ingat? 5. Pertama, perkahwinan, jurai keturunan sebelah ibu, pelaksanaan hukuman, upacara kedim dan wanita mewarisi harta pusaka. Okey, baik. Untuk seterusnya, cikgu akan memberikan huraian berkenaan dengan 5 aspek ini, iaitu 5 subtopik ataupun 5 poin-poin kecil berkenaan dengan keunikan adat perpatih. Diharapkan pelajar terus mendengar dengan teliti dan membuat catatan nota. Okey, yang pertamanya adalah jurai keturunan sebelah ibu. Yang pertamanya, jurai keturunan sebelah ibu ni, kaum perempuan dianggap sebagai ibu soko. Ibu soko ni adalah ketua bagi suatu suku lah, yang mana ibu yang melahirkan anggota masyarakat. Yang kedua, jurai keturunan sebelah ibu juga, setiap anak merupakan anggota suku ibunya. Seterusnya, anggota suku dianggap sedarah kerana berasal daripada moyang perempuan yang sama, iaitu sebelah ibu. Okey, maknanya kalau kita sekarang berada di Kelantan, kebanyakannya kita menggunakan adat Temenggung, di mana segala hak-hak diberikan kepada waris sebelah ayah. Okey, dia berbeza dengan di Negeri Sembilan kerana dia mengutamakan adat perpatih, yang mana dia melebihkan kepada kaum perempuan berbanding dengan kaum lelaki. Untuk yang seterusnya, keunikan yang terdapat dalam adat perpatih ini berkenaan dengan pelaksanaan hukuman. Pertama sekali, bersifat pemulihan dengan memberikan pertimbangan terhadap pesalah ke arah kebaikan. Okey, maknanya pesalah yang membuat kesalahan, dia berikan hukuman bersifat pemulihan dari segi motivasi ke sebagainya. Okey. Seterusnya, pelaksanaan hukuman ini dia mengutamakan perasaan dan kepentingan pesalah. Maknanya, jika seseorang itu melakukan kesalahan, dalam melaksanakan hukuman mengikut adat perpatih ini, dia lebih mengutamakan kepada perasaan dan kepentingan pesalah. Maknanya dia tidak mengaibkan pesalah lah. Contohnya, jika pesalah melakukan kesalahan dengan mencuri, dia akan memaafkan dan memberi nasihat agar pesalah itu sedar akan kesalahannya. Dan ini adalah teknik yang kita panggil sebagai teknik pemulihan yang terdapat dalam keunikan adat perpatih. Okey, dalam pelaksanaan hukuman ini juga, sekiranya berlaku kesalahan kecil,
maka boleh diselesaikan dengan saling bermaafan ataupun denda yang ringan. Okey, sekiranya pesalah didapati bersalah dengan cara bertengkar ataupun sebagainya, maka pelaksanaan hukumannya adalah dia ditegaskan agar saling bermaafan ataupun denda yang ringan. Yang seterusnya adalah perkahwinan. Okey, dalam adat perpati ini, perkahwinan sesama suku tidak digalakkan kerana dianggap sebagai sebuah keluarga besar dan bersaudara. Okey, sesama suku adat perpati ini tidak digalakkan, tetapi boleh berlaku. Okey, menggalakkan perkahwinan di luar suku bagi mewujudkan hubungan persaudaraan antara suku. Okey, baik. Dalam adat perpati ini dia lebih menekankan kepada perkahwinan campur, iaitu perkahwinan di luar suku. Sebagai contohnya, suku Biduanda, Batu Hampar berkahwin dengan suku Melayu. Okey, dia itu akan digalakkan lagi lah. Seseorang lelaki yang berkahwin akan menjadi anggota keluarga suku isterinya dan digelar orang semenda ataupun orang mendatang. Okey, maknanya kalau lelaki itu berkahwin dengan anggota keluarga suku isterinya, dia akan dipanggil sebagai orang mendatang. Okey, dalam adat perpati ini dia tidak tabu lah. Tabu ni ataupun tidak menjadi sudah menjadi kebiasaan. Dipanggil sebagai orang mendatang apabila orang lelaki daripada suku lain berkahwin dengan orang perempuan yang merupakan suku yang menganut adat perpati ini, maka lelaki tersebut akan dipanggil sebagai orang mendatang. Okey, dari segi aspek perkahwinan dalam adat perpati juga, wanita yang berkahwin sesama suku akan hilang hak mewarisi pusaka. Maknanya sekiranya wanita yang daripada suku yang mengamalkan adat perpati ini berkahwin dengan sesama sukunya, maka hak untuk mewarisi pusaka itu adalah hilanglah. Manakala lelaki pula akan hilang hak untuk menyandang jawatan dalam adat. Namun begitu, jika hendak mengembalikan hak, perlu menjalankan adat memulih pusaka. Okey, sekiranya perkahwinan sesama suku ini terjadi dan salah satu pihak ingin mengembalikan hak, maka perlulah menjalankan adat memulih pusaka. Okey, upacara kedim. Upacara kedim ini adalah menerima orang daripada suku lain atau orang luar menjadi suku. Maknanya melalui perkahwinan lah. Seseorang itu akan bersumpah taat setia dan bersaudara dengan ahli suku yang akan disertai serta dibuat penghebahan. Maknanya sekiranya salah satu anak pelajar ingin menjadi suku dalam adat perpati, maka lelaki tersebut akan bersumpah taat setia dan bersaudara dengan ahli suku yang disertai serta dibuat penghebahan. Maknanya kesemua suku perlu dihebahkanlah bahawa ada seorang daripada suku lain telah berkahwin dengan seorang yang berasal daripada suku adat perpati ini, maka dia akan membuat penghebahan dengan cara ini adalah sejenis upacara lah. Dia akan membacanya di khalayak ramai, iaitu darah dicecah, doa ditampung, sumpah dilabuh dan Quran dijunjung. Seterusnya adalah wanita mewarisi pusaka. Okey, berbeza dengan adat Temenggung, dalam adat perpati ini keutamaan lebih kepada kaum wanita lah. Maknanya kalau dalam adat Temenggung, nasab keturunan itu akan serta pewarisan harta pusaka dia lebih kepada anak lelaki. Tetapi berbeza dengan adat perpati, dia lebih mengutamakan kaum wanita. Wanita akan mewarisi harta pusaka termasuk tanah dan rumah. Okey, kalau dalam adat Temenggung, anak lelaki dan merupakan bongsu akan mewarisi tanah dan rumah. Dia berbeza dengan adat perpatih di mana wanita akan mewarisi harta pusaka termasuk tanah yang dimiliki oleh sukunya dan rumah kediamannya. Pelaksanaan ini dibuat
bertujuan supaya kedudukan wanita tidak akan terabai. Okey, baik. Pelaksanaan tradisi wanita mewarisi pusaka ini dilakukan sekiranya berlaku perceraian. Bila berlaku perceraian, jika tradisi adat perpati ini diamalkan, maka wanita yang bercerai tersebut tidak akan terabailah. Okey, adat ini dikatakan telah diwarisi secara turun-temurun daripada ibu kepada anak perempuan. Okey, adat ini diwarisi daripada sejak zaman berzaman lagi lah. Okey, setakat ini itu sahaja pengajian dan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, untuk kelas yang seterusnya kita akan terus masuk kepada keunikan pemerintahan di Negeri Sembilan. Maknanya dalam bab yang samalah. Okey. Hari ini cikgu nak anak-anak pelajar memahami apa itu keunikan adat perpatih terlebih dahulu. Barulah kita akan meneruskan pengajian dan pembelajaran kita yang seterusnya dengan keunikan pemerintahan di Negeri Sembilan. Dalam bab yang seterusnya kita akan berbincang berkenaan dengan hierarki pemerintahan adat perpatih. Okey. Diharapkan selepas kelas ini anak-anak didik pelajar membuat nota muka surat 168 dan 169 serta menjawab soalan yang akan cikgu berikan.